Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita dah sampai ke Taif. Kita berada di bab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ni. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ni salah seorang sahabat Nabi yang ada keistimewaan yang tersendiri. Keistimewaan dia tu ialah dalam bidang Quran. Keistimewaan dia dalam bidang Quran sebab Nabi pernah doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu antara doa Nabi pada Abdullah bin Abbas, anak kepada pak menakan Nabi, pak saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Okey. Dia sebenarnya cerita Taif ni, Abdullah bin Abbas ni dia kemudian dah. Cerita dia dengan Nabi lagi awal lagi. Iaitu 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah. 3 tahun sebelum hijrah Madinah. Ini cerita Taif sebenarnya. Okey. Kalau kita tengok 3 tahun sebelum hijrah, apa berlaku pada Nabi? Isteri dia yang pertama meninggal, iaitu Khadijah. Yang kedua, pak menakan dia, iaitu Abu Talib meninggal. Okey. Bila mana dua-dua ni meninggal, saya dah sebut sebelum ni, Nabi dia stres, dia berdoa supaya Allah Ta'ala beri tempat dakwah yang baru. Tempat dakwah yang baru, bagi tempat dakwah yang baru. Nabi ni sabar. Sebab tu dalam sirah Nabi ni belajar sabar. Kalau tak sabar, tak payah nak mengaku umat Nabi lah. Okay. Jadi itu antara benda yang kita kena tengok daripada cerita kenabian ni. 10 tahun Nabi tahan kesabaran dengan menghadap kerana orang yang berbagai. Saya selalu sebut, kerana orang ni macam-macam. Orang ni dia ada macam-macam kerana. Okay. Tapi Nabi hadap je lah benda tu. Okay. Tahun yang ke-10, doa Nabi tu diberi jawapan melalui mimpi. Saya dah sebut, Nabi nampak kawasan Bukit Hitam, lepas tu ada kebun kurma. Cuma Nabi tak jelas, Nabi duk fikir Taif ke, Yasrib ataupun Madinah, ataupun Yamamah, Riyadh sekarang. Okay. Nabi duk fikir yang paling dekat dengan Mekah ialah Taif. Dari segi kesuburan tanah apa semua. Jadi Nabi pun buat pilihan. Nabi berjalan dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Nabi persiapkan diri Nabi, cuma 2 orang. Sampailah Nabi ke Taif, berdakwah kepada Bani Thaqif. Bani Thaqif diketuai oleh Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Ini ketua kaum pada waktu tu di Taif ni. Okay. Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal ni, ketua Bani Thaqif ni, dia dah dapat berita yang tak betul daripada musyrikin Mekah tentang diri Nabi. Maknanya dia dah ada satu maklumat yang salah tentang diri Nabi. Waktu Nabi sampai, dia dah ada satu perasaan rasa Nabi ni tak betul. Sebab maklumat yang tak betul dah datang. Okay. Tapi Nabi optimis. Nabi sampaikan dakwah. Selama 10 hari, tidak ada satu jawapan yang positif pun daripada penduduk Taif. Melainkan semuanya tolak. Sebab tu kita tengok, bila mana Nabi dakwah di Taif, ceritanya ialah cerita gagal. Kita mungkin lalu nanti satu masjid, nama dia Masjid Ku' ataupun Ku'un. Masjid itu ialah masjid Nabi berehat selepas kena lontar batu daripada penduduk Taif, khususnya anak-anak dia. Anak-anak muda dia ataupun kanak-kanak ni lah. Okay. Nabi berehat situ, nama dia Masjid Ku'un ataupun Masjid Ku'. Biasanya kita lalu je lah, kita tak berhenti pun masjid tu. Masjid tu dibuat daripada tanah lagi, dia bentuk lama. Okay. Jadi bila mana Nabi dakwah, Nabi gagal dalam dakwah dia, Nabi stres. Dalam riwayat sirah yang terkenal, doa Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nafsi. Ya Allah, aku mengadu pada kamu lemahnya diri aku, kurangnya strategi aku, rendahnya emosi aku, dengan sebab nak menghadap orang yang berbagai-bagai ni. Okay. Sehinggalah turun malaikat. Malaikat beri tawaran untuk hempapkan 2 gunung yang mengelilingi Taif, iaitu bukit ataupun gunung Al-Akhshabain. 2 tu nak hempap kat tengah. Okay. Tapi Nabi tak ambil pilihan tu. Nabi doa kepada Allah Ta'ala supaya keluar daripada sulbi penduduk Taif ini mereka yang kejap dengan tauhid ni. Okay. Lepas pada tu Nabi pun balik. Nabi berhenti di Qarnus Sa'alib. Nabi berdoa, nanti kita akan berhenti. Sekarang nama Qarnul Manazil, dulu nama Qarnus Sa'alib. Antara tempat miqat lah sekarang ni. Okay. Nama dia sekarang Qarnul Manazil. Ini last kita akan pergi situ. Okay. Cuma nak ceritanya dakwah Nabi ni dakwah yang tak berjaya dia Taif. Sebab maklumat propaganda yang salah sampai.
Manusia ni macam tu lah. Kalau dapat maklumat salah, dia payah nak buang. Tambah pula yang bagi maklumat tu lah orang yang ada kedudukan, iaitu Quraisy sendiri yang bagi kedudukan. Okay. Dan akhirnya Nabi pun tak tengok orang kata apa cahaya yang elok di Taif ni. Nabi biarkan sehingga Nabi hijrah. Adalah seorang dua daripada Taif datang sahut dakwah Nabi, iaitu seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah At-Taifi. Yang ni yang first orang Taif masuk Islam. First sahabat Nabi. Lepas pada tu kita tengok Taif masuk Islam secara keseluruhan ialah selepas zaman kewafatan Nabi, iaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Abu Bakar ni ramai penduduk Taif keseluruhannya masuk Islam. Seluruhnya masuk Islam. Okey. Jadi pada waktu tu, pada zaman Abu Bakar ni, dah habis dah cerita Nabi tu. Zaman Abu Bakar hantar 11 orang sahabat untuk Islamkan Taif. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, penduduk Taif terima Islam dengan baik. Dan waktu tu Nabi dah meninggal. Saya nak sebut sini apa dia? Doa Nabi supaya penduduk Taif semua masuk Islam. Nabi tak sempat tengok doa tu termustajab depan mata dia. Lepas dia mati baru dia tengok. Ini bab kesabaran dalam berdoa. Bila mana kita berdoa, yang akan dapat jawapan pada doa tu boleh jadi generasi seterusnya. Kita tak sempat. Ini juga satu pelajaran bila mana kita berdoa. Kita diajar untuk berdoa, tapi kita kena ada kesabaran. Kalau tak sabar, macam-macam lah. Tu yang macam ada problem macam-macam. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu cerita tentang Taif. Pada zaman Abu Bakar, dihantar Abdullah bin Abbas untuk ajar Quran. Jadi Abdullah bin Abbas ini menjadi guru Quran kepada penduduk Taif. Waktu tu ramai orang Taif ni jadi alim. Sampai sekarang ni pun yang memenuhi kuliah di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram ialah orang-orang Taif sebahagian besarnya. Syekh-syekh yang datang tu ialah orang Taif. Okay. Dan kalau kita tengok di Taif ni menjadi tempat orang belajar Quran, sebab memang Abdullah bin Abbas ni alim Quran. Okay. Dan antara tokoh ulama Nusantara yang duduk di Taif dan akhirnya meninggal di Taif, kita orang Melayu mesti kenal lah. Kita kenal kitab dia, kita tak kenal tuan dia. Orang Melayu terkenal dengan pembelajaran bab salat, kitab Muniyatul Musalli. Kita selalu dengar kitab tu. Yang tulis dia ialah Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani meninggal di Taif dan tanam di sini, dekat dengan kubur Abdullah bin Abbas lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya Taif lepas daripada Nabi wafat, penduduk Taif menjadi penduduk yang kejam. Sebab kalau tengok waktu berlaku perang Yamamah ni zaman Abu Bakar Siddiq. Perang tu lawan Nabi palsu, iaitu Musailimah Al-Kazzab yang mengaku Nabi. Allah Ta'ala berikan istidraj kepada Musailimah ni, umur panjang, meninggal pada usia 120 tahun. Double usia Nabi. Dia mengaku dia di Yamamah. Okay. Hantar sahabat perang, 70 orang sahabat yang hafal Quran meninggal. Dan sebahagian besar orang Islam pada waktu tu murtad. Kecuali penduduk Taif, tak ada seorang yang murtad pada waktu perang tu berlaku. Maknanya doa Nabi tu termakbul selepas pada kewafatan dia. Saya nak sebut sini ialah bagaimana Nabi bersabar dan Nabi simpan memori duka dakwah di sini. Sebab waktu Nabi di Madinah, Aisyah pernah tanya Nabi, dalam banyak-banyak hari dakwah ni hadis riwayat Muslim, hari mana yang paling susah selepas daripada perang Uhud? Sebab perang Uhud ni antara perang yang orang Islam kalah, dan ramai sahabat mati, 70 orang yang mati. Jadi pada waktu tu Nabi kata tidak ada hari yang paling sedih dalam dakwah ini melainkan dakwah di Taif. Kalau kita tengok Taif tak ada sahabat yang mati pun, tapi emosi terganggu. Sebab tu kita dalam hidup ni, antara benda berat orang buat pada kita ialah orang buat emosi terganggu. Kalau orang lukakan kita boleh tahan, luka tu boleh baik. Okay. Tapi kalau emosi dia simpan. Sebab tu Nabi sampai ke akhir hayat dia, Nabi kata hari paling teruk ialah hari di Taif. Walaupun Nabi hanya luka, Nabi tidak ada sahabat yang mati pun pada waktu tu. Saya nak sebutnya ialah benda yang berlaku dalam dakwah Nabi. Yang Nabi boleh Islamkan cuma seorang waktu dakwah Taif selama 10 hari, iaitu seorang hamba milik pada 2 orang musyrikin. Musyrikin tu dia ada kebun antara Taif ke Mekah, di Qarnu Manazil tu, kebun dia ada situ. Okay. Dia milik Utbah dan Syaibah, ni 2 beradik musyrikin Mekah. Okay. Dia ada 1 orang hamba nama dia Addas.
Sekarang ni ada masjid nama dia Masjid Addas. Addas ni waktu Nabi berehat dalam kebun Utbah dan Syaibah tu yang duduk di Qarnul Manazil, kebun tu dah tak ada dah sekarang. Qarnul Manazil di tempat miqat lah, kosong je. Okey, ada masjid sekarang. Okey. Jadi bila mana dia duduk situ, Utbah dan Syaibah ni dia kesian. Dia lawan Nabi di Mekah. Tapi dia tengok Nabi lalu dalam kebun dia, dia kata pada Addas, bagilah makanan apa-apa sementara dia rehat dalam tu. Lalu dia bawa satu hidangan anggur letak depan Nabi. Okey. Hidangan anggur tu letak depan Nabi. Okey. Hidangan anggur tu letak depan Nabi. Addas tengok Nabi makan kurma, Nabi makan anggur tu, Nabi sebut bismillah. Addas pun kata, perkataan ni orang kampung aku pernah sebut. Nabi pun tanya, kamu orang mana? Maka dia jawab, aku daripada Nuniwa ataupun Ninawa. Sekarang ni di Iraq tempat tu, negara Iraq. Lalu Nabi pun kata, itu kampung Yunus bin Matta, iaitu Nabi Yunus AS. Lalu dia pun masuk Islam. Kerana Nabi kata, Nabi Yunus dengan aku ni sama risalah. Kedua-duanya ialah sama risalah. Okay. Jadi itu ialah seorang yang boleh masuk Islam, iaitu Addas sahaja dalam siri dakwah Nabi. Waktu tu Nabi balik ke Mekah dengan Zaid bin Harithah, adalah dakwah Taif gagal. Balik-balik kena boikot dengan musyrikin Quraisy selama beberapa tahun. Jadi ini ialah suka duka yang duka yang berturut-turut. Isteri meninggal, pak saudara meninggal, dakwah Taif gagal, kena boikot. Yang kelima baru Isra' Mi'raj. Okay. Itu dekat-dekat dengan hijrah. Okay. Jadi Taif menyimpan cerita duka Nabi, tapi bukan nak kata orang Taif ni teruk. Cuma ianya sebahagian daripada renungan pada kita untuk kita ambil pengajaran, bersabar dalam berdoa, bersabar menghadapi karenah orang. Sebab kita tak boleh nak ubah orang, kita boleh ubah diri kita. Kita tak boleh ubah persekitaran, kita kena ejah diri kita dengan persekitaran tu. Okay, jadi itu benda yang kita kena belajar daripada dakwah Taif. Selain daripada tu, Taif ni terkenal dengan muhafazatil Quran, tempat orang belajar Quran di Saudi ni, menghasilkan orang kata apa, penghafal Quran yang banyaklah di negara ni. Okay. Dan selain daripada tu, Taif ni terkenal sebagai dataran tinggi di Saudi, dan dia tempat penghasilan rus yang terbaik di dunia, juga penghasilan teh yang terbaik di dunia. Itu dari segi ekonomi dia lah. Okay. Dan dia kekal sebagai tanah tinggi yang subur sampai sekarang. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak cerita tentang Taif ni. Lepas pada ni kita boleh masuk nak salat sunat dalam masjid ni. Masjid ni ialah tempat Abdullah bin Abbas mengajar dulu. Kalau kita tengok apa yang dia ajar, dia ajar 7 surah. Fokus dia ialah 7 surah dalam Al-Quran, nama dia surah Hawamim. Surah yang start dengan Hamim, Hamim, Hamim Al-Quran tu dia berturut-turut. Bermula daripada surah Ghafir, habis dengan surah Ahqaf. 7 surah ni penting. Sebab tu saya selit sikit lah. Kalau tak boleh tafsir Quran sampai habis pun, tak boleh belajar tafsir Quran sampai habis, paling kurang 7 surah ni bagi reti, supaya boleh jadi orang yang elok sikit. Sebab kalau tak reti 7 surah ni, dia ialah intipati huraian pada Al-Fatihah sebenarnya. 7 surah itu. Surah Hamim yang pertama sampai Hamim yang ke-7. Jadi para sahabat minta Abdullah bin Abbas ajar yang tu, dalam masa yang sama ajar jugalah Quran yang lain-lain. Jadi nak ceritanya kota Taif ni lebih terkenal dengan Abdullah bin Abbas, dan juga kata apa, cerita dakwah Nabi yang gagal tu lah. Okay. Jadi itu ialah kot kita punya penerangan tentang Taif ni, kota Taif ni. Nanti kita akan masuk nak tengok masjid tu. Masjid tu masjid lah, tak ada apa-apa yang kata apa yang lama yang ada situ, melainkan kubur tu pun dah tertutup dah, kubur Abdullah bin Abbas. Kita tak boleh pergi rapat pun. Okey. Dan setakat tu saja, moga Allah Taala beri rahmat dan berkat, kita boleh belajar daripada sirah Rasulullah ni banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.